Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersua dalam berita perdana malam ini, saya Muhammad Noh Johari. Saya Harenti Jematusen. Berita-berita utama malam ini. Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda Abdul Malik berkenan berangkat ke Majlis Musabakah membaca Al-Quran bahagian dewasa peringkat akhir kebangsaan. ...192 kes jangkitan COVID-19 disahkan sembuh hari ini di negara Brunei Darussalam. Musabakah membaca Al-Quran bahagian dewasa peringkat akhir kebangsaan tahun 1443 Hijrah 2022 Masihi diteruskan semalam di Dewan Plenary Pusat Persidangan Antarabangsa Berakas. Berangkat ke majlis tersebut, Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda Abdul Malik, Ibni Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassan Al-Bolkiah Muhammad Sadim Daulah. 6 lagi peserta memperdengarkan bacaan masing-masing pada malam kedua. Keberangkatan Duli Yang Teramat Mulia dijunjung oleh Yang Amat Mulia Pengiran Indra Setia Diraja Sahibul Qarib, Pengiran Anak Haji Idris bin Pengiran Maharaja Lela Pengiran Muda Abdul Kahar yang dipertua Adat Istiadat Negara. Yang berhormat Pimpinan Khatib Datuk Paduka Seri Setia Ustaz Haji Awang Badaruddin bin Pengarah Datuk Paduka Haji Awang Othman, Menteri Halawal Ugama serta ahli-ahli jawatan kuasa tertinggi Musabakah. Bacaan surah Al-Fatihah dipimpin oleh Yang Dimuliakan Penerangkaya Paduka Setia Raja Datuk Paduka Seri Setia Haji Awang Suhaili bin Haji Mohidin. Malam kedua pendengarkan bacaan daripada Haji Awang Muhammad Fikri bin Haji Awang Matusin yang merupakan Johan Musabakah pada tahun 2018. Seterusnya, Dayang Siti Zahrina binti Haji Abdul Wahab yang pernah menduduki tempat ketiga Musabakah membaca Al-Quran bahagian dewasa peringkat akhir kebangsaan pada tahun 2020. Juga memperdengarkan bacaan Awang Haji Hazwan bin Haji Salim yang merupakan penyertaannya yang kedua kali pertama menyertai pada tahun lalu. Seterusnya, Dayang Haja Nur Hafizah binti Haji Hassan yang merupakan penyertaannya untuk kali ketiga, kali pertama menyertai Musabakah pada tahun 2018. Ini diikuti oleh Awang Muhammad Zulhafiz bin Awang Tengah yang merupakan Johan Musabakah Tilawatil Al-Quran dewasa peringkat akhir kebangsaan tahun lalu. Terakhir, Dayang Dr. Haja Siti Wardah binti Meja Besara Haji Abdul Rahman yang pernah menduduki tempat ketiga pada tahun 2003. Musabakah membaca Al-Quran bahagian dewasa peringkat akhir kebangsaan mencapai kemuncaknya malam ini dengan pengumuman keputusan dan penyampaian hadiah kepada para pemenang. Status harian normal baharu COVID-19. 1 kes dalam kategori 5 sementara 3 kes kini berada dalam kategori 4 iaitu memerlukan bantuan oksigen dan di bawah pemantauan rapi. Kementerian Kesihatan juga memaklumkan 192 kes sembuh hari ini. Jumlah keseluruhan pemberian 2 dos vaksin COVID-19 bagi kanak-kanak berumur 5 hingga 11 tahun 83.5%. Bagi remaja berumur 12 hingga 17 tahun yang mendapat 3 dos vaksin 58.2%. Manakala liputan bagi rakyat dan penduduk negara ini yang mendapatkan 3 dos vaksin 77.4%. 1 1
Projek Tenaga Suria Brunei diseria antara pengisian program bas belia yang berkunjung ke daerah Blyth. Ikuti bahan beritanya selepas ini bersama dengan bahan berita lainnya. Ketua Keluarga mangsa kejadian kebakaran rumah baru-baru ini di Kampung Pasai menerima bantuan kewangan kerajaan ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam. Bantuan adalah melalui peruntukan Jabatan Pembangunan Masyarakat JAPIM, Kementerian Kebudayaan, Belia dan Sukan. Penyerahannya disempurnakan oleh Yang Berhormat Datuk Seri Setia Awang Haji Nazmi bin Haji Muhammad, Menteri Kebudayaan, Belia dan Sukan. Bantuan diharap dapat meringankan kesusahan yang dialami keluarga mangsa untuk meneruskan kehidupan seharian. Majlis berlangsung di bangunan Kementerian Kebudayaan, Belia dan Sukan. Beberapa acara sukan bakal dipertandingkan dalam kejohanan Piala Chancellor 2022. Universiti Teknologi Brunei UTB hos pelancaran piala tersebut petang tadi. Piala Chancellor tersebut adalah atas berkenan ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam, Chancellor Universiti Brunei Darussalam UBD, Universiti Teknologi Brunei UTB, Universiti Islam Sultan Sharif Ali Yunisa dan Kolej Universiti Perguruan Agama Seri Begawan Kupu SB. Hadir Dr. Haji Azman bin Ahmad, Setiausaha Tetap Pengajian Tinggi Kementerian Pendidikan. Juga hadir Datin Paduka Profesor Dr. Dayang Hajah Zohra binti Haji Sulaiman, Naib Chancellor UTB, Dr. Awang Hazri bin Haji Kifli, Naib Chancellor UBD, Dr. Awang Haji Nur Arfan bin Haji Zainal, Rektor Yunisa dan Dr. Awang Haji Adnan bin Haji Besar, Rais Kupu SB. Kejohanan tersebut bertujuan memberi motivasi kepada pembangunan sukan dan pertandingan antara universiti tempatan dan institusi pendidikan tinggi. Kejohanan Piala Chancellor dibukakan bagi semua pelajar dan ahli institusi pendidikan tinggi di negara ini. Para peserta program Bas Belia 2022 hari ini meneruskan aktiviti sempena Hari Belia dengan berkunjung ke daerah Blyth. Pagi tadi, para belia dari keempat-empat daerah mengadakan kunjungan ke kediaman rasmi Pegawai Daerah Blyth di Jalan Maulana dan melawat Tenaga Suria Brunei TSB di Seriah. Semasa kunjungan, para peserta program dialalukan oleh Awang Muhammad Yasin bin Ahmad, Pemangku Pegawai Daerah Blyth. Pegawai daerah merupakan ketua pentadbiran dan 50 cawangan jabatan kerajaan ditempatkan di daerah ini. Para peserta program juga meninjau projek TSB yang merupakan loji jana kuasa Suria 1.2 megawatt. Selasa lalu, peserta program turut berkunjung dan beramah mesra dengan Persatuan Permedaian. Banyak elektrik dan solar yang saya lihat dari luar, dan juga semasa taklimat itu dia menceritakan beberapa hal. Kami memperolehi pelbagai ilmu mengenai diorang punya sistem mana, diorang punya tempat, diorang punya kegunaannya. Mengambil pengalaman dan menimba ilmu yang dan juga untuk mengetahui apa isi-isi kandungan kebudayaan Brunei yang ada. Kami dapat belajar cara buat menjalin kelupis dan mengenali apa itu gasing tradisional Melayu. Program Civic Mahasiswa-Mahasiswi kali pertama Anjuran Jabatan Penerangan melalui Unit Kenegaraan Seksyen Komunikasi Strategik Bahagian Penerbitan dan Komunikasi Strategik mendedahkan para peserta kepada aktiviti berbentuk taklimat dan lawatan ke beberapa institusi kerajaan dan sektor swasta. 50 mahasiswa yang menyertai program selama 4 hari menerima sijil masing-masing pada Majlis Penyampaian Sijil petang tadi.
Sijil disampaikan oleh Dayang Siti Bismi Nurul Iman binti Haji Awang Emzah, pemangku pengarah penerangan selaku pengerusi program tersebut. Program seumpamanya merupakan salah satu platform bagi mempersiapkan para peserta khususnya lepasan ijazah mengharungi pelbagai cabaran masa depan. Alhamdulillah banyak sebenarnya input dan ilmu yang kami pelajari di sepanjang program yang dijalankan. Antaranya ialah yang paling penting ialah menjaga terasul apabila bercakap dengan orang-orang yang ternama. Kemudian juga kami diberikan pendedahan kepada keusahawanan. Sebenarnya ada banyak yang kami perolehi di dalam program Civic ini. Contohnya adalah taklimat-taklimat yang diberikan memberi ilmu baru kepada kami. Kemudian lawatan-lawatan yang diberikan kepada kami juga banyak memberikan pengalaman baru. Pusat Pembangunan Belia PPB terus meningkatkan usaha dalam menyediakan latihan-latihan kemahiran kursus jangka masa pendek dan panjang bagi mencapai objektifnya dalam melahirkan komuniti dan belia yang mempunyai kebolehpasaran yang tinggi. Penolong pengarah pusat berkenaan ketika ditemu bual pada Majlis Convocation PBB kemarin berkata, latihan-latihan yang ditawarkan oleh pusat berkenaan adalah market driven selaras dengan kehendak pasaran. Dari segi kebolehpasaran mereka iaitu 76% di tahap kebolehpasaran yang sangat tinggilah. Jadi di sana saya harap dengan kemahiran-kemahiran yang ada, diorang akan melangkah terus sebagai menghasilkan apa yang diharapkan. Di samping itu, PPB juga akan sentiasa berusaha meningkatkan kerjasama dengan pihak-pihak berkepentingan dan rakan strategiknya melalui konsep public, private and partnership bagi melahirkan lebih ramai lepasan pelatih berkualiti. Masa attachment saya dapat tahu cara membuat data, masukkan data and then mengupdate CV pekerja di sana. Keinginan untuk mencuburi yang baru dan juga mencuba yang baru untuk kegunaan pada masa akan datang. Saya ingin mengucapkan kepada guru-guru dan juru-juru latih yang mengajar kami, melatih kita ni, pengajaran-pengajaran, mendapatkan ilmu pengetahuan, ilmu pengalaman dalam bidang kursus inilah. Memahirkan kami punya kemahiran, skill segala yang indah ada, yang indah pernah kita ni buatlah, baru pernah mencubalah. Semoga semua belia yang di luar sana boleh mengikuti kursus dari Pusat Pembangunan Belia ini supaya dapat membantu kerajaan untuk meningkatkan kemahiran belia-belia di Brunei. RM500 didermakan kepada tabung anak-anak yatim daerah Brunei dan Muara pada majlis pembukaan Pesta Jualan The School Holiday Volume 1 kemarin. Pesta jualan diadakan di kawasan letak kereta Taman Jubli Mahkota Emas di Ibu Negara. Penyerahan derma diterima oleh Dayang Mirani Florizah binti Abdul Rahman, pemangku Timbalan Pengarah Jabatan Pembangunan Masyarakat, Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan. Lebih 40 peniaga tempatan menyertai pesta jualan, merangkumi makanan, pakaian dan aksesori. Aktiviti kanak-kanak serta pameran reptilia juga diadakan. Pesta dibuka bagi kunjungan orang ramai sehingga 4 September bermula pukul 2 petang hingga 10 malam. Diharapkan kepada semua orang ramai akan dapat visit dan support local vendors kita ni dan memeriahkan juga bandar kita ni lah untuk meramaikan. Benda semestinya tanikan belayar rafangan, Chef. 31 orang individu dikeluarkan kompaun di bawah Akta Miscellaneous Offences oleh bahagian pelesenan dan penguatkuasaan Jabatan Daerah Brunei dan Muara semasa operasi bersepadu bersih. Operasi bersama Jabatan Kastam dan Eksaisi Diraja, Jabatan Immigration dan Pendaftaran Kebangsaan serta Biro Kawalan Narkotik dijalankan di kawasan Kampung Kapuk, Mukim Serasa. Jabatan Kastam dan Eksaisi Diraja juga mengambil tindakan ke atas 10 orang individu kerana memiliki 5 kartun dan 14 paket rokok
pelbagai jenis termasuk 1 e-sigaret semasa serbuan tersebut. Sementara itu, Jabatan Imigresen dan Pendaftaran Kebangsaan mengeluarkan 1 pas khas ke atas seorang warga negara Indonesia dan menahan seorang warga negara Bangladesh kerana gagal menunjukkan sebarang dokumen yang sah.